أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini kuliah pertama kita, Kalimatul Quran, belajar makna kalimat Quran, kalimah-kalimah Quran. Dengan harapannya kita boleh tahu dan faham sikit sebanyak makna-makna dalam Al-Quran, supaya kita boleh buat tadabbur makna, menghayati masa kita semayang. Sebab itulah hamba pilihnya, lepas daripada Fatihah ni, kita pilih ayat-ayat surah-surah dalam juz amma muqaddam. Start dari kita naik ala ambil hak clear sekali, turun ke bawah. Start daripada surah An-Nas, Qul A'udzu tu, turun ke surah Al-Falaq, Qul A'udzu birabbil falaq tu, Qul Huwallahu, turun kita naik-naik gitu. Sebab tujuan kitanya bukan kita nak baca tafsir supaya hak skala dah. Kita nak biar kita faham ayat-ayat kita nak guna. Jadi kalau kita duduk faham surah Al-Baqarah, tentulah demo tak buat semayang tu dah. Nak semayang sendiri, biar kita reti alam tara kaifa fa'ala tu gapo dia. Faham tu deh. Yang keduanya pula, rasanya tak payah salin apa ni. Sebabnya tak sebimbang lah kata kalau tak ingat, sebab kita buat rakam ni. Jadi lepas pada kadang-kadang kat apa ni, operator kita ni akan masuk dalam, bila dia setting molek tu, video tu kita akan masuk lah. Jadi kita boleh tengok lah, kita tak ingat tempat mana perkataan kan. Baik. Nombor tiganya pula, kalau salah tak mari pun boleh tengok juga. Katakanlah hari ni kita gilai, kita tinggal Qul Huwallahu tinggal, tapi tengok video, boleh tengok balik dah. Kalau lagu tu tak usah mari belakang, tak apa, biar hamba kecil seorang, moga boleh kelih juga dengan TV tak. Okey, kita mula dengan surah Al-Fatihah. Makna perkataan Al-Fatihah ni pembukaan. Sebab tu orang Arab, anak koci dia panggil miftah, daripada perkataan Fatihah ni, miftah, anak koci. Pasal anak koci ni benda je buka. Jadi Al-Fatihah ni makna pembukaan. Ini ayat dia. Jadi supaya sekali kita baca dulu lah, kita pakat baca tu, amba baca. Dia baca pula, amba tidak nak hura dari segi tajwid. Sebab tajwid dua malam dah ngaji sini kan. Malam Khamis, bukan dua malam, dua kali kuliah. Malam Khamis dengan hari Sabtu. Gitu kan ni. Tu banyak tahu dah. Duk berasanya pandai belakang dah tajwid ni. Jadi cuma kita baca saja, sebelum kita tengok makna kita baca dah. Jadi kita mulanya dengan biar baca ayat pakat turun dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ayat yang ketujuh ni kalau tak ada napah, boleh kita berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi sebaik-baiknya kita baca seayat biar jadi 7 kali berhenti 7 ayat ni. Ambil daripada siratal ladzina sampai ke waladdallin. Itulah sebaik-baiknya. Tapi kalau tak ada napah nak buat mana kan? Sebab dia disebut Quran ni sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi nak, kalau kita kerak 2 situ dia akan jadi 8 dah pula. Tidak salah sebenarnya kan? Okey. Baik, cuba kita perhati sini. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah satu-satunya surah yang Bismillah tu satu ayat daripada surah. Surah lain walaupun ada Bismillah, dia bukan ayat daripada surah tu. Misalnya kuliah ada Bismillah juga, kita tengok dalam Quran. Tapi Bismillah dia tu bukan ayat. Faham tu dia? Ini mengikut pendapat mazhab kita lah. Ada mazhab dia kata Bismillah ni Fatihah pun bukan ayat dia kan, sebab tu kita tengok kalau mazhab lain dia tak baca pun Bismillah. Okay. Jadi kita ni wajib kena baca mazhab Syafi'i kita, sebab ayat pertama makna dia kalau kita tak baca Bismillah, makna Fatihah kita tak cukup tak sah lah sembahyang. Gak bukan gitu. Oh, ada bodoh datang. Baik, jadi Bismillah kita tengok dia sesa. Perhatilah sini, kalau tak ingat pun macam Amos sebut tadi, boleh tengok video balik dah. Bismillah ni dia marinya daripada bis, so perkataan, ismi satu perkataan. Nanti Abu buat tu bismi tu sama dengan bi campur ismi. Dua perkataan situ. Baik. Bi tu makna dianya dengan. Ismi makna dia nama. Okay. Kalau kita perhati perkataan-perkataan ni, walaupun kita tak reti nahwu Arab, dengan acak-acak kali kan kita boleh agak sikit lagi. Bila acak kali jumpa, dia duk mesti hok tula je. Kita ingat dah bi makna dengan, ismi maknanya nama. Kat dia ke jumpa pula depan tu semula dalam ayat lain kan. Walaupun kita tak ngaji nahwu Arab, tak ngaji bahasa Arab kan. Allah tu memang Allah lah dah. Cuma baca dia jadi Bismillah lah. Orang tak kata Bismillah. Sebab berat nak sebut. Kita pun tahu tu dah. Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha mengasihani. Yaksiyamlah. Jadi bila kita rekes semua perkataan tu dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kalau kita tengok ke ayat ni, dia ayat tak lengkap dengan ayat ni. Macam cerita tak sep. Dia ayat dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Lepas tu nak buat apa? Inilah sebabnya Bismillah ni kalau kita gambarkan dia seolah-olah satu ayat, nak buat letak kepada satu tempat. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi mengasihani lah aku makan nasi ni. Sebab tu kita baca Bismillah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihanilah aku ambil air sembahyang. Nampak tak? Jadi mana sup dia di benda yang kita buat. Okey, baik. Kita bincang sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim ialah ayat pertama surah ini. Tiap-tiap pekerjaan hendaklah dimulai dengan Bismillah. Macam Amos sebut saat ni. Kita buat Bismillah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani yang maha kesiabelah ni, kita guna untuk buat kerjaan. Nak baca Quran tu sama tulah baca Bismillah. Nak makan Bismillah. Nak naik kereta pun baca Bismillah. Semua benda-benda pekerjaan kita mula dengan Bismillah. Sebab tu kalau tengok ayat tak sebab dia cari nak letak atas benda. Faham tu tak? Ada hadis Nabi rupanya sini. Ia disebut kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan,
Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia adalah terputus. Ini hadis riwayat Abu Daud. Maknanya, hadis ni riwayat kita. Kalau kita buat segala pekerjaan yang tidak sebut bismillah depan dia, tidak sempurnalah kudu. Terputus maknanya kudu. Ada? Jadi, bila kita tahu malam ni, ya, biarlah jadi amalan kita, kita nak buat benda bismillah belaka. Sebab Nabi sebut, kalau buat kerja tak mula dengan bismillah, jawab dia kerja itu kudu. Betul tak? Jadi, tidak ada wajib bendanya. Jadi, hukum dia sunat. Betul tak? Kita tengok ayat nombor 2 pula dah. Pada tu tak bismillah tu, boleh ingat lah. Kalau tak ayat pun kita tahu semua bismillahirrahmanirrahim, apa dia makna. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada beberapa perkataan dalam ayat ini. Nombor satu sekali, Alhamdu. Apa dia Alhamdu ni? Segala puji. Apa dia makna segala puji ni? Makna puji yang sengoti, puji yang tidak ada sikit pun cacat. Kita boleh puji sama kita. Kita puji makan ni sedap. Tapi kita puji sedap ke mana-mana, dia ada hak tak sedap dia. Sebab makhluk tidak sempurna. Kita puji orang ni baik dengan kita, tapi kebaikan dia tidak sempurna. Kita puji orang ni gagah, tapi gagah dia tidak sempurna. Itu kita panggil puji secara nisbi. Tapi puji Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia letak dengan kalimah Alhamdu, bermakna puji-puji sengoti, puji yang tak ada cacat, yang tak ada sikit habuk pun kekurangan. Jadi puji yang lagu ni untuk siapa? Lillah. Lillah ni juga dua perkataan. Li campur Allah. Tapi bila dia tulis tu jadi ko pendek, hilang huruf alif. Asalnya lillah tu li Allah. Li untuk Allah. Jadi lillah tu dua perkataan. Gabungan di antara li dengan Allah. Bagi ataupun untuk Allah. Jadi segala puji, puji hak sengoti tadi, puji yang tak ada cacat, puji yang sempurna, puji yang sungguh-sungguh, bukan untuk makhluk, tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Mudah-mudahan lepas pada ni bila kita buat sembahyang kan, inilah orang panggil cara untuk kita khusyuk. Sebagaimana disebut oleh ulama-ulama, satu cara untuk kita khusyuk dalam sembahyang ni, kita tadabbur, mutadabbiran lima yatluh. Kita tadabbur, faham makna dengan apa yang kita baca. Jadi bila kita sebut Alhamdulillah, tergambar kita ni aku puji Tuhan, pujinya puji sengoti, puji yang layak, hanya dia saja yang layak menerima pujian ini. Faham tak? Kemudian Rabb bermakna Tuhan. Kalimah Rabb ni ialah kalimah nama Tuhan. Siapa dia? Allah itu. Ya kita puji sangat Allah. Siapa puji dia tu puji kemuncak, puji yang sempurna, puji yang tak ada cacat. Sebab dia ni Tuhan, bukan makhluk. Tuhan pula Tuhan siapa? Al-Alamin, sekalian alam. Bila sebut sekalian alam ni, cuba kita gambar, kita ni salah satu alam saja, alam dunia. Alam dunia ni, siapa ke cakrawala mana, naik pakar tinggi mana, alam dunia. Hak nampak tengok. Dia ada lagi alam malakut, alam tak nampak tengok, alam barzah. Banyak lagi alam, dia kita tidak tahu. Dia kita dikhabarkan dengan beberapa jenis alam. Jadi Allah ni, ya kita puji dan ia adalah Tuhan. Tuhan mana? Tuhan bukan alam ni saja. Sebutlah mana alam mana-mana, dialah Tuhan. Faham tak? Okey. Jadi dalam ayat ni, bila Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah tu? Tuhan sekalian alam. Jadi bila kita sembahyang tu kan, kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhati makna gitu, inilah makna khusyuk. Maknanya erti khusyuk sebenarnya dalam sembahyang. Ya tak? Walaupun tak boleh kita nak buat 100%, kita kan hak reti makna sepaham hamba sendiri ni, kalau baca tu reti belakang makna hak baca, tapi tak jamin dia ingat semua tadi jalan rata tu kaedah manusia. Cuma dia kita tak boleh elok, kita pahaut mari pula. Faham tak? Walaupun kita faham, dia jakit main ayat contoh. Misalnya kalam sebut Alhamdulillah, kita tahu Rabbil Alamin,
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Oleh pahala tu jadi gimmick. Alam manu melekat main dengan iblis gapo kita pergi. Lepas tu ingat kau kapal terbang. Jadi kau asyik tak? Kenapa tak? Pandai. Bapa tak bunyi buat ni. Jadi nak rakyat dia pandai iblis ni kan. Dia buat pelari. Walaupun kita reti makna dah. Kita reti makna dah pun pandai dia buat pelari. Pas kita teringat kita mari pun nak rakyat. Jangan sedap. Jangan kita kata sedap lah. Dia mau faham makna. Dah. Faham makna pun dia gila klien. Faham dah hamba rakyat sana. Dia sebut alami tu kita pergi faham Allah sibuk Allah. Allah nu Allah yang nak iblis apa pakai dalam kubur. Mari pakai dalam nu cerita. Nampak sembung lah. Nampak macam-macam dah. dia iblis dia pandai. Pak kita teringat kita mari pun tak. Jadi sekurang-kurangnya bila kita faham makna ni kita cubalah jadi ada manfaat juga untuk ibadat kita. Baik. Ayat yang ketiga pula dia apa dia? Kita ulah sikit sini ya. Segala keindahan alam yang kita lihat dan segala nikmat yang kita dapat hendaklah rasa bersyukur dan memuji Allah. Dah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam Quran sebut, siapa dia yang bersyukur, aku akan tambah nikmat kepadanya. Tetapi kalau dia kufur, maka ingatlah azab aku maha pedih. Kufur nikmat ni syukur lagu mana tak ada dengan kita kata alhamdulillah. Imam Ghazali sebut maknanya dia kata innal abda yakunu syakiran lillah limaulahi. Seseorang itu boleh dia kata jadi sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhannya apabila istamala ni'matahu fi mahabbatihi. Dia berjaya gunakan nikmat-nikmat Tuhan ni buat benda yang Tuhan suka. Nanti kita boleh, makna kalau kita pandai guna, ada kereta, kita guna nikmat kereta ni, pergi ke tempat-tempat yang Tuhan suka. Dah. Pergi ke masjid, dia beli barang untuk keperluan kita, tidak pergi kat maksiat. Itu baru orang bersyukur tak pandai. Alhamdulillah, alhamdulillah, lepas tu guna nikmat Tuhan buat benda maksiat lah. Dia kata wa idza sta'mala ni'matahu fima karihahu fa huwa kafiran li maulahu. Kalau sekiranya dia guna nikmat Tuhan tak ni untuk barang yang Tuhan marah, maka dia orang jadi kufur nikmat. Jadi kita faham. Syukur nikmat, guna nikmat Tuhan beri untuk hak Tuhan suka. Kalau kita buat guna nikmat dengan pitih, harta benda, segala nikmat selagi apa sihat tubuh badan, tapi kita tidak guna tubuh badan ni untuk benda hak Tuhan suka, sebaliknya kita guna tubuh badan kita guna untuk benda hak Tuhan marah, maka tu dia panggil kufur nikmat. Tak nanti kalau kita kecek kufur, itu dipanggil kufur nikmat. Faham situ dah. Adapun terima kasih kepada manusia juga disuruh. Ni kita kata dah semata puji terima kasih ke Tuhan saja boleh. Kalau kita terima kasih ke orang boleh. Tapi terima kasih lagu tak adilah. Benda yang dia beri itu kita puji-puji, kita syukur tu benda tidak sampai kepada orang panggil maksimal. Tidak sampai kepada orang panggil tidak ada cacat. Benda tidak sempurna. Tapi oleh kerana Nabi sendiri pun sebut, dia kata man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini hadis Tirmizi. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini Islam mengajar kita hidup bermuamalah sama manusia. Biar reti terima kasih. Tidak terima kasih, terima kasihlah dia mau tolong. Okey. Jadi bila terima kasih, janganlah kita terima kasih ke dia, lepas tu buat benda dia marah. Yalah, buat dia marah. Kita pun bila terima kasih ke dia, kita cari kesukaan dia, kita kecek molek dengan dia. Apa dah? Jadi maknanya nak tunjuk orang itu syukur kepada Allah, biar dia reti bersyukur kepada manusia. Jadi maksud dia bersyukur ni bila dia beri nikmat, ia tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey. Barulah kita pergi kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Supaya tadi jugalah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Hak duduk dalam bismillah. Jadi Tuhan ulang sekali lagi dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat pemurah. Dia nak ulang sikit. Ar-Rahman menyebabkan nikmatnya di dunia diberikan kepada semua makhluk tanpa mengira sama ada yang taat atau durhaka kepada dia. Dia ada dua bab. Bab apa disebut Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Hak tu ya Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Kasihan belah, yang Maha Mengasihani. Apa beza dua ni?
Ar-Rahman ni ialah sifat murahnya Tuhan. Dia tak kira siapa-siapa dia yang pandai buat cari kehidupan yang pandai, dia proses pandai, dia boleh dapat nikmat Tuhan. Pasal apa? Tuhan murah. Walaupun orang tu kafir, walaupun orang tu deraka ke dia, tapi dia kutip. Cuba kita tengok berapa ramai siapa dia paling kaya di atas dunia. Tidak Yahudi kan? Sudah dia kupu. Pasal apa? Berapa Tuhan gibui juga. Ini dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata law kanatid dunya ta'dilu janahal dzubab ma saqa kafiran syurbatama. Kalau sekiranya dunia ni, nilai dunia ni sama besar dengan nilai sayap lalat di sisi Tuhan. Dia kata ma saqa kafiran syurbatama. Nescaya orang kafir tak boleh minum setengah air pun. Tapi di sisi Tuhan tak ada nilai, lebih ringan lagi nilai dia daripada sayap lalat. Gak sayap lalat acebuh atas muka nem, tak naik sikit habuk nak kelih pun tak ada dah. Tapi di sisi Tuhan segala dunia penuh kita sungguh sangat ni, di sisi Tuhan tu lebih tak ada guna lagi. Nak bandingnya dengan sayap lalat, lah siapa dia nak orang kafir hok deraka kat aku, hok tak dengar kata aku kutip di belakang. Ini apa dia? Sifat Ar-Rahman Allah SWT. Kalau dia tak ada sifat Rahman ni kan, orang beriman sajalah boleh pakai, boleh duduk atas dunia dah. Tapi dia ada lagi. Ar-Rahim, manakala sifat Ar-Rahim dia mengasihani. Ini Tuhan kesian belah ni. Hal ni dikhususkan kepada hamba-Nya yang beriman dan taat. Sebab bila ni dia balas di akhirat. Dia balas di akhirat. Hamba-hamba dia beriman, dia taat. Dengan sifat Ar-Rahim ni lah, kesian belah ni lah, dia bubuh kita dalam syurga. Dengan kerana sifat Ar-Rahim lah, dia tak masuk kita dalam neraka. Dengan sifat Ar-Rahim lah, segala dosa kita banyak mana pun dia akan ampun. Nampak tak? Jadi kita orang Islam ni, kita kena minta dua-dua. Tapi hak kita mustahak kita nak Ar-Rahim. Kalau salah atas dunia ni sifat Ar-Rahman Tuhan tu tak terlilih lah mana kita. Boleh sikit-sikit nak balik dengan orang kafir, biar kita rela hak tu. Pasal yang penting Ar-Rahim. Hak ni matlamat kita. Faham tak? Jadi kalau kita faham sesuatu, bila kita buat sembahyang tu kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, tergambar benda-benda yang kita faham sini, tidakkah kau orang kata sembahyang kita pun jadi jelira molek dah. Inilah dia cara nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang. Jadi hangpa kata tadi tak payah tulis ni pasal apa? Benda ni akan dirakam, boleh pakat-pakat tengok, share apa dah. Ayat yang keempat ialah Maliki Yaumiddin. Malik ini dari segi qiraat, dari segi bacaan dia boleh baca dua. Maliki pun Maliki Yaumiddin. Kalau kita bukan kata jenis qiraat hafaz kita ni pun boleh baca Maliki, nak pendek boleh. Itu sepakat ulama, tak ada khilaf. Sah belaka sembahyang dah. Cuma bila kita jadi tu imam, jangan buat benda ni pasal banyak orang darat. Bila orang darat lama-lama kena mufarakah dia kata, apa tu imam itu baca? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sudah dia pun pakai semaya seorang lalu. Tak sah dah tu email dia kata. Padahal boleh berlaku dah. Pasal apa? Ramah tak mengaji. Jadi oleh kerana tu kita jadi tu email, jangan kita buat benda-benda lagu ni, takut hak tak mengaji ni pun. Nah. Bacalah supaya ramah Maliki Yaumiddin. Baik. Kalau kita kata Malik, dia makna raja. Kalau Malik yang mempunyai. Jadi sifat Tuhan berlaku. Raja pun duduk dia, yang memiliki pun duduk dia. Faham tak? Kalau kita panggil Malik, yang memiliki. Malik, raja. Jadi dua-dua tu dulu berlaku. Muka dia juga raja, dia juga yang memiliki. Yang memiliki, yang berkuasa. Yaum. Apa dia yang? Kita pakat sebut sekali. Nawaitu Sawma Ghadin. Enggak. Lepas tu ada tak ingat dah. Ada belakang yang disebut. Hari. Yaum ni hari. Ad-din agama. Jadi Maliki Yaumiddin tu yang memiliki atau berkuasa pada hari agama. Hari agama ni maknanya hari akhirat. Pasal apa? Di hari akhirat benda lain tak guna. Hak nilainya benda agama. Betul tak?
Dia panggil hari tu orang buat kira bicara kira atas butik agama. Mu marilah benda-benda urusan dunia mu biasa mu hebat masalah dia tak pakai belaka. Kelebihan seseorang dengan seseorang saya rasa ialah berdasar pada agama. Bukan, betul. Bukan berdasar kepada keturunan, bukan berdasar kepada kedudukan di atas dunia. Keturunan dia. Apa saja yang milik atas dunia tak pakai. Ialah agama. Sebab tu dia panggil Tuhan ni siapa dia? Malik atau yang memiliki, yang berkuasa pada hari akhirat, iaitu hari yang agama lah yang menjadi kira bicara. Allah yang memiliki kuasa mutlak, hanya dia yang memiliki kuasa, tak ada. Sehingga dalam surah Al-Ghabriyah disebut, bila semua manusia dimatikan, siapa kau maliki maut sendiri pun mati, habis mati, Tuhan cabar, limanil mulkul yaum, siapa dia jadi ajar ini? Dia cabar. Dah agah sangat mula. Limanil mulkul yaum, siapa dia jadi raja hari ni? Siapa dia yang memiliki kuasa hari ni? Tuhan jawab sendiri, lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah, Tuhan yang gagah perkasa. Nampak tak situ? Dia nak tunjuk situ bahawa dia yang berkuasa. Ada satu ketika di mana semuanya mati belaka. Tak nak. Tinggal dia saja tak mati. Berapa lama kita dibangkitkan semula? Wallahu alam. Kalau 1000 tahun pula lelah. Mati habis. Dia kata sekejap. Bila dia mati habis, bila dia kata siapa dia jadi raja, aku saja yang hidup. Orang yang mati habis. Sebelum nak bangkitkan kita tu kira bercara untuk masuk ke syurga ke apa semua sekali tu, ada tempoh tu Tuhan biar dia tinggal dia. Kalau yang ngaji akidah dia panggil apa? Sulhul qadim. Jika tak ada makhluk apa, dia akan klik semula sampai situ. Maka dia duduk, Tuhan tu duduk dia saja-saja yang hidup. Bila pula dia nak membangkitkan kita ni pula daripada kematian tu, wallahu alam. Tak tahu tu. Okey. Di hari akhirat semua kuasa yang diberikan kepada makhluk akan tiada. Kita berfaham tu, habis licin tak ada. Segala jawatan, segala kuasa atas dunia ni. Di akhirat hanya agama yang memberi guna. Sebab tu dia panggil Yaumuddin. Mana? Hari agama yang memberi guna. Ayat kelima. Jangan latih malam ni dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, apa iyyaka? Kepada engkau. Hanya kepadamu lah. Mu seorang hai Tuhan. Kita biar nampak itu. Kepada engkau ni makna hanya mu lah. Tak ada orang lain. Mu seorang je. Mu seorang ke apa? Na'budu, kami sembah. Bila kata iyyaka na'budu, dari segi ayat dia tidak kata na'budu iyyaka, aku sembah kepadamu. Tak kuat. Dia nak kata mu seorang, iyyaka, hanya mu lah Tuhan. Hanya mu seorang lah. Tak ada orang lain dah Tuhan. Apa dia? Na'budu, aku sembah. Tengok. Nasta'in pula, kami minta tolong. Jadi kalau kita sebut sini, kepada engkau saja Tuhan kami sembah. Kepada kau saja Tuhan kami beribadat. Kepada kau mu saja Tuhan kami minta tolong. Maknanya sini dia membawa kepada akidah kita, tak boleh sembah orang lain, tak boleh ibadat ke orang lain, tak boleh minta tolong orang lain. Faham tak? Sembah makna ibadat. Sebab tu kalau ibadat ke benda lain dia jadi syirik. Kan? Ni besar ni. Biarlah apa kita ucap ni biar jadi orang panggil jadi bawa kepada diri kita. Sebab itulah benda-benda yang kalau ada benda-benda yang nampak duduk main orang panggil kelabu dari segi ibadat, jangan terbiar nak nego benda begini kan. Jangan terbiar buat berani. Gapo dia? Misalnya kita kata istighatsah. Nampak lah ni macam nak pergi duduk semula. Nak mari dah tarekat Naqsyabandiyah gapo tu. Gi di kubur. Salah satu daripada amalan Naqsyabandiyah ni dia gi kubur. Ada lagi video nama tengok. Pengasas dia nama Syekh Nazim Haqqani. Dipanggil Naqsyabandiyah Aliyah. Guna pun nama Sayyidina Ali, Aliyah. Dia pergi di kubur, apa tengok dalam video dia tepuk. Arisni ya Husain, arisni ya Abdul Qadir Jilani. Arisni tolong aku. Apa minta tolong tu? Ya Tuhan sebut sini, sembah dia, minta tolong dengan dia. Dia minta tolong. Arisni ya Husain. Jelas dia sebut.
Tapi ada orang terliur nak tu, kan nak cari gapo. Kan? Ni. Jadi benda gini kalau ada orang duk royak boleh, biar kita duduk ahli orang kata tak boleh. Adalah kata ustaz dia kata boleh, tak ada masalah, boleh. Dia hurah carilah dia dalil kat mana-mana. Oh tak apa. Tapi ada orang kata tak boleh. Nak cari selamat kan baik kata tak boleh. Ya tapi nego benda gini. Tak utun. Tak makan tak habis dia panggil, tak pada gosok 12 sakit Dah. Okey. Kami tak tolong so. Dia waktu bik lu buah sepelek dia. Oh lagu tu tak boleh minta tolong tak boleh. Dia kata nak minta tolong orang. Dia mau tolong mari bayar bil telefon apa? Tak boleh minta tolong manusia. Dia gini. Minta tolong macam tak adil. Hari Senin minta tolong dengan benda lain. Minta tolong dengan bukan daripada kemampuan manusia. Hak benda ni muamalah ni dia suruh kita minta tolong doktor, suruh cek penyakit kita, biar obat kita. Minta tolong tukar rumah sebaiki rumah kita. Hak lagu tu tak ada masalah, minta tolong dalam bentuk benda-benda hak nampak tengok. Hak dia tak boleh minta tolong dengan benda gaib. Minta tolong orang mati dah. Dia gini supaya Naqsyabandiyah tu kan. Molek-molek dah tahun 2000 Jakim buat putusan dah. Ajaran Naqsyabandiyah ni sesat. Latih-latih Selangor 2 3 4 hari baru ni kata boleh pula dah. Nak boleh main. Nak kata nak royak dia muatah ni. Pasal apa? Hak duduk dalam anggota fatwa tu ada hak belah ni. Dalam mesyuarat tu benih dia. Nak kata apa? Tu geger pula. Tapi kita ni kita tak tahu, kita tak reti bagian ni kan. Amu duk pesan semua. Kalau barang benda ada orang kata berdosa dengan orang kata tak berdosa, baik duduk alik berdosa, tak rugi kita. Kalau salah dosa berat kita. Faham tak? Supaya juga kalau bagi-bagi bid'ah hamba duk sebut tu. Kalau orang ni kata bid'ah, orang ni kata tak bid'ah. Baik kita kata bid'ah, pasal apa? Tak rugi kita, kesalah bid'ah sungguh. Benda bid'ah ni dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah masuk sesat masuk neraka. Baik tak sah. Ke mana? Ya kita tebal juga nak apa. Berani kita bagi ni dak. Sebagai we obat dia tu. Orang ni kata, ada racun. Orang kata dok. Kita tak agak kata baik tak sah. Tak rugi, betul tak? Tapi kita jadi berani ni apa bagi-bagi gini. Gi duduk mitok dengan atas kubur berapa, duk menari, pandu gendai berapa tu. Jadi benda-benda gini kali kita kata iyyaka na'budu. Tuhan aku nak sembah mu seorang, tak sembah orang lain. Wa iyyaka nasta'in. Aku nak minta tolong mu seorang Tuhan. Biar benda tu kalau kita nak sebut semua 17 kali sehari tu biar jadi kerja. Biar jadi dalam pekerjaan kita. Okey. Faham kata Kalau tak faham boleh tanya lalu dah. Hamba Allah yang sebenar ialah orang yang hanya sembah, tengok tu, beribadat kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak bersyirik. Tak ada lah benda kena ingat benda hak paling Tuhan marah sekali terus buatlah dosa ke mana-mana. Syirik ni dia tak maaf. Innallaha la yaghfiru an yushraka billah. Tuhan tidak akan apa maaf dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia sanggup maaf dosa lain, tak seroyak besar secara mana-mana. Tapi syirik sekali tak maaf. Pasal apa tak boleh maaf? Kena ngucap semula. Tu je kata tak maaf tu. Dia kata kalau orang syirik, pada Tuhan tak maaf nak buat mana? Ngucap semula, masuk Islam semula. Start A semula. Kalau start A semula segala amal yang hok duk buat sama kini tu, lagu mana? Habis licin lah. Dosa kira tidak berat kita. Umur 40 50. Tiba-tiba bersyirik. Wa man yusyrik billah faqad habita amaluh. Siapa dia bersyirik kepada Allah, hacul habis amalan dia. Tapi dosa dia start daripada balik ada kembali kira. Enggak nak kambuhan kita. Lelah adik kita dah. Jadi oleh kerana bahagian syirik ni, bahagian setara ni, jangan terlalu berani nego dah. Tak usahlah kalau dia mau berani juga, ada ustaz mari duk goreng kau ni sebuah kan dia. Cuba mikir hak ambo royak ni. Ambo sebenarnya nak selamat adik kakak ni. Kalau mai royak aja ni gini, kita nak minta dalil dia mau tak sewi, dia kata kurang ajar tanya dalil. Lepas tu tak siang kau orang kapur ni kalau jadi syirik bagai-bagai lagu ni. Mana? Serta minta pertolongan yang sebenar hanya kepada Allah. Ni pertolongan yang sebenar, pertolongan yang lagu tadi. Okey.
Dalam kali kita anggap sebagai satu benda yang kita kata ikhtiar, sebagai ikhtiar. Sebab tu untuk bomo pun kita kena kelih. Kalau dia baca ayat Quran, dia gapo tu, kalau pasal gini, kena tengok dalam sunnah ni pun ada, cuma kita panggil tuk bomo. Dia panggil ar-ruqa. Ruqa ni jampi. Ada. Imam Nawawi buat lah, dia at-tib war-ruqa. Perubatan dan jampi. Jampi ni kita nak tengoknya, jampi di sini ialah jampi hok Nabi apa ni, hok Nabi buat. Nabi pun jampi, dia baca-baca, dia tiup dia air ke apa. Nabi kan, nanti kita tengok depan ni surah An-Nas dengan Al-Falaq ni, Nabi baca tu bila tidur malam kan, dia tiup dua ku, dia baca tu, dia raut. Atau orang panggil jampi tu. Japi kalau nak jari tok bomo jenis japi, macam cikgu yang tanya saat ni, cari hok tok bomo jenis ni. Hok jenis japi style Nabi. Kalau jenis bahasa mengapo kau di wadi mani mak ni camp gapo disebut dah. Dia baca ya ke dia buat nutuk dia royak sebut habis aku dengar darah mengalir habis dosa dia dengan berkat la ilaha illallah. Jadi kita sedap dengar. Benda kupu, benda syirik pun kita tidak tahu. Jadi amun nak sebut japi gapo ni tidak salah, tapi biar japi supaya jampi nak Nabi buat. Sebab Nabi pun ada japi. Dia panggil ruqyah. Kan sebut ruqyah. Ruqa, okey. Tak ada habis apa ni? Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada? Kita nak tahu apa perkataan ni. Lain kali jumpa pula ayat lain pun kita cuba ingat. Ihdina. Tunjukkan kami. Daripada perkataan hidayah. Hidayahkan kami. Tunjuklah Tuhan. As-sirat, jalan. Al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang betul. Jadi bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bila kita sebut dah, tak kita puji Tuhan dah belakang. Tuhanlah yang memiliki goni yang sifat pemarah penyayang. Akhir sekali kita pun mintalah ya Allah, tolonglah tunjukkan biar jangan muta. Sebab nak ingat barang hidayah ni barang bukan kerja kita. Kalau Tuhan tak buka pintu hidayah, tak usah ikhtiar, dia mau tak usah gogek ke mana-mana tak jadi. Tuhan tunjuk contoh ke Nabi sendiri, pak saudara dia sendiri, tahajah tak berimeh Abu Talib. Tak tahu tak? Tu ajak kadang mau cerita tu. Tak jadi pasal dah. Sebab apa? Akhir sekali bila Nabi duka cerita, Tuhan bui nak ayat ni. Ni Tuhan bui apa nak kepahaman kepada Nabi untuk kita faham. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya hai Muhammad, mu tak boleh hidayah, mu tak boleh petunjuk kepada orang yang mu sayang sepupu saudaramu. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk. Oleh kerana itu wajib kita kena minta 17 kali sehari. Siapa dia tak cukup 17 artinya dia tak semaya cukup. 17 rakaat kan. Setiap rakaat ada petihah. Wajib kita kata hak sunat baca lain tu hak biarlah kau banyak dah. Tapi nak royak paling kurang tu Tuhan suruh kita minta. Tuhan tunjuk biar cari jalan tu, jalan hak betul semua aku tu. Tak boleh ke jalan betul ni, kita kena ikhlas tu. Cari apa ni, dengar hak. Kita kena jadi orang alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang dia mendengar perkataan-perkataan yang baik, dia tu benda yang baik. Di situ dia. Jadi maknanya kita kena minta dengan Tuhan. Okey. Pasal apa? Sebab lagu tak adilah. Sebab benda petunjuk ni, benda hak milik. Power duduk ke dia seorang. Okey. Ya. Kalau orang baca misalnya kita dengar kata ihdinas siratal mustaqim. Dia lari ke mana? Sirat, ihdinas sirat. Makna tu dak. Dia dari segi tu kena tengok tu dari segi mak dia kalau dia bubuh. Selalu dari segi tajwid dia tu. Pasal dia hak tu dia mak dah. Jadi kalau dia tambah halih pun dia tak menasabah nak tambah halih lagi. Dia halih so juga. Dari segi mana tak lagi. Mana tak punah. Kalau sirah tak punah. Tapi kalau tempat lain jangan. Ni kebetulan siap ni tak punah sini dah. Kalau kita sebut ihdinas sirah, tu lagi tu.
Kalau panjang di ni tak boleh. Tu cerita lain tu. Tu kena ngaji Arab tu baru boleh tahu. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kepada kami ya Allah. Tunjuk ke apa? Tunjuk jalan yang betul. Hendaklah minta petunjuk hidayah kepada Allah supaya dapat melalui jalan yang lurus, jalan yang betul yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tengok. Kita nak di dunia ni pun nak molek juga, kita nak baik, patut kita minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia pun kita nak baik, akhirat. Tapi kalau we pilih susah dunia, aku mau nak susah di akhirat. Oh, baik susah di dunia boleh akhirat. Dah. Pada duduk kita seni dia dunia, susah di akhirat. Tapi hak kita naknya dua-dua. Faham tak? Baik. Ayat yang akhir sekali. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirat, apa tadi sirat? Jalan. Alladina ni mereka. Alladina ni mereka. An'amta, engkau beri nikmat. Alaihim, ke atas mereka. Ghair, bukan. Al-maghdub, yang dimurkai. Wa, dan. La, tidak. Ad-dhalin, dia sesat. Reke semua tu dia akan jadi siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan mereka yang engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan yang dimurkai ke atas mereka, dan tidak mereka yang sesat. Geng. Dua benda nak ayat sini. Hak minta suruh tunjuk jalan yang betul tu jalan belah mana? Iaitu jalan yang hak memberi nikmat dah ke demo-demo ni. Hak makan jasa dah. Kan? Kita royak kata, aku nak serupa nikmat hak aku minta ni dengan orang-orang puak-puak hak boleh makan jasa dah. Hak memberi nikmat dah. Sebab tu dalam tafsir dia akan senara siapa dia hak dia beri nikmat dah. Lepas tu aku taksirnya jalan hak orang-orang memarah. Orang-orang hak sesat. Ada dua sini. Hak dia marah dengan hak dia sesat. Aku taksir hak tu. Aku nak boleh nikmat. Baik. Jadi tengok sini manusia tu terbagi tiga golongan. Nombor satu, mereka yang mendapat nikmat Allah di akhirat, iaitu orang mukmin sejati. Hak ni kita duk kira ikut mana noh ni dah ni. Secara perinci ni. Hak kata orang hak makan jasa dah ni. Siapa dia? Disebut dalam surah An-Nisa ayat 69. Ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka akan ditempatkan ke syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi. Hak ni kita kehir kok mana tak jadi kan ni lah. Tak sedut alih kok mana lebar kok mana tak jadi dah nabi kita. Orang siddiqin boleh hak ni, tapi biar tarah serupa Sayyidina Abu Bakar. Ya kalau orang dia minta derma kan, dia pergi habis licin. Siapa nabi tanya, pasal Sayyidina Utsman kan, Istanbul lah. Dia beri apa ni harta untuk perang. Sayyidina Abu Bakar nampak sikit, tapi Sayyidina Utsman pasal dia kaya. Nabi tanya dia beri separuh, tapi Sayyidina Abu Bakar walaupun sikit tanya mu sebanyak mana? Abu Bakar dia habis licin dia tu. Kamu tinggal ke apa nak makan ni? Dia kata taraktullah wa rasulah. Aku tinggal Allah dengan Rasul. Kalau Allah dengan Rasul ni boleh makan, aku nak makan ni dia tu. Ni nak orang sedikit. Pasal apa kita lagu ni? Tak usah tak jadi. Kau cik gadai boleh buat asal ni. Tak boleh dah. Lepas tu kita nak orang syahid. Syahid nanti tengok lah. Bila nak perang kita? Perang. Jadi, hak kita boleh ikhtiar ke mana? Hak nombor 4 orang-orang yang soleh. Hak ni lah. Ya kita mari duduk mengaji, kita duduk semayang, kita puasa, kita gapo ni, tak si buat dosa, tak si buat bid'ah, tak si buat khurafat ni, nak jadi orang soleh. Tu je kitanya baru berjaya, barulah boleh masuk syurga. Kalau tak ada salah satu dari 4 golongan kita seduk mimpi. Mereka yang diberkahi oleh Allah yang kedua. Siapa dia? Orang yang Tuhan murkanya, orang Yahudi. Okey. Dan yang ketiga pula orang sesat dan ragu-ragu, tidak tahu jalan yang hendak dilalui, ialah golongan Nasrani, Kristian. Barulah kita masuk surah An-Nas minggu depan. Sebelum puasa, desa lagi dah.